Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para ibu bapa, para penonton, follower di Iman Kindi Puncak Alam. Okey. Masya Allah. Saya perkenalkan diri saya perkenalkan diri dulu. Saya Bonda B. Saya merupakan co-founder Iman Kindi Enrichment Center dan juga merupakan pengelola Tadika Iman Kindi Puncak Alam. Okey, jadi kepakaran kami ialah membantu ibu bapa yang stres, yang risau anak-anak tak boleh baca lagi, belum menunjukkan minat membaca, dah umur 5 tahun, dah 6 tahun nak masuk ke sekolah, belum lagi boleh membaca, dengan membantu mendidik anak-anak anda mula minat membaca dan boleh membaca seawal 4 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah, adalah kepuasan kami para guru di Iman Kindi, terutamanya bila melihat anak-anak di bawah didikan kami cemerlang, menunjukkan minat dalam belajar, terlibat dengan aktif, participate dalam pembelajaran dengan baik, menunjukkan progres yang sangat-sangat merangsangkan dalam pelajaran. Itu adalah kepuasan bagi guru-guru di Iman Kindi especially. Masya Allah, guru-guru di Iman Kindi terutamanya sangat-sangat committed untuk membantu anak-anak anda untuk mula belajar bersekolah, untuk mula belajar banyak perkara, banyak aspek dalam kehidupan mereka, especially dalam pendidikan awal kanak-kanak ni. Sangat-sangat banyak perkara yang kita sebagai pendidik perlu bantu, dari social skillnya, dari dari motor skillnya, dari communication skillnya, sehinggalah ke reading skill, writing skill, sehingga boleh menulis short essay. Masya Allah, kami telah melihat ramai pelajar di bawah didikan kami daripada kosong sehingga menjadi anak yang boleh membuat karangan pendek. Masya Allah, bila saya kata karangan pendek ni maksudnya beberapa baris ayat yang boleh dieja sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, so sebelum tu saya nak share, hari ni saya sangat happy sebab ada guru-guru, ada antara guru saya yang kongsikan kegembiraan ibu bapa di Iman Kindi apabila melihat progres anak mereka. Okey, saya nak kongsikan sikit satu feedback daripada ini dia. Agak kecil sikit, mungkin tak nampak, tapi tak apa, saya nak kongsikan, saya boleh bacakan. Alright, kat sini ni, dekat sini, okay. Alright, ini adalah perkongsian dari ibu kepada pelajar kita di Iman Kindi Puncak Alam Jaya. Dia kata, okay, saya terpaksa ni sikit. Alright, and mama pun bersyukur sebab Allah hadirkan teacher Nurul Ashikin, teacher kami kat Puncak Alam Jaya. Anak ni nama dia Mirza. Okey, Mirza ni berumur 4 tahun. Okey, jadi apa yang mama Mirza ni kata, selalu bagi tips, teacher ni mengajar Mirza ni selalu bagi tips, tengok-tengok kan Mirza, tegur mana yang tak okey, bantu mama papa uruskan toilet training, reading, and semua-semua. Dan yang paling mama bersyukur,
teacher faham proses profession mama papa Mirza, and apa tu, sudi buat kelas ekstra untuk Mirza, even dah habis waktu bekerja, supaya Mirza tak ketinggalan mama papa sangat-sangat bersyukur dikelilingi dengan orang-orang yang baik-baik. Masya Allah saya sangat-sangat terharu dengan apa yang Mama Mirza ni tuliskan. Masya Allah, saya nampak orang-orang yang parents dia yang memang betul-betul ikhlas dalam pekerjaan mereka, dan mereka ada attitude yang sangat-sangat baik dalam dengan orang di sekeliling. Masya Allah, anak-anak mereka memang orang kata memang menjadilah. Jadi sebenarnya apakah kunci, saya nak kaitkan sikitlah kunci kemenjadian anak-anak ni berkait dengan ibu bapa ni sendiri. Ibu bapa ada attitude yang baik, sangat-sangat menghargai guru anaknya, dan anaknya Masya Allah sememangnya dapat dididik dengan baik. Masya Allah, result daripada ibu bapa yang sangat-sangat baik ini, sangat-sangat supportive dengan para guru, sangat-sangat sangat-sangat bekerjasama dengan para guru, Masya Allah, dan membantu guru-guru ini mendidik anak-anak dengan lebih baik. Dan memang Alhamdulillah, guru-guru di Iman Kindi ni memang sangat-sangat committed untuk memastikan anak-anak di bawah didikan kami semua memang ada peningkatan dalam pelajaran mereka, dalam kehidupan mereka. Sebab anak prasekolah ni bukan sahaja orang kata fokus kepada akademik semata-mata. Banyak perkara yang kami bantu dari aspek perkembangan anak-anak ni secara keseluruhannya. Masya Allah kan, insya Allah. Dan saya nak tunjuk satu lagi, Mirza ni bukan sahaja kita bantu toilet training dan dari segi pendidikan. Maksudnya saya nak tunjuk satu video daripada yang dikongsikan oleh Ibu Mirza ni juga, macam mana Mirza ni hanya baru berumur 4 tahun, tetapi Alhamdulillah, Masya Allah, berkat didikan guru dan juga sokongan parents ni, ibu bapa ni, Mirza sekarang ni boleh membaca, sudah boleh membaca. Saya nak kongsikan sikit dia punya video. Hi friends, my name is Muhammad Mirza bin Muhammad Muiz. I'm 4 years old. Bismillah. Okay, good. Bagus. Lagi. Ni. Ini pula. Okay, ni. Bagus. Habis dah. Bagus. Ni. Pandai. Ni. Okey. Ni. Okay, good. Cepat, habis dah. Okay, last one. Okay. Andai.
Okey, Alhamdulillah, happy sangat. Kita sangat happy bila anak-anak happy, bila parents happy. Jadi memang kami sangat-sangat committed untuk membantu ibu bapa, membantu anak-anak anda untuk belajar dengan baik di Iman Kindi especially. Alright. Jadi itu sikit perkongsian daripada Mirza 4 tahun yang sudah boleh membaca, alhamdulillah. Alright. Jadi kepada ibu bapa di Puncak Alam khususnya, join kita punya Telegram channel yang saya letak dekat komen ni. Sebab apa? Sebab kami nak lancarkan satu kempen, iaitu kempen Ibu Bapa Hebat Anak Smart. Kempen Ibu Bapa Hebat Anak Smart. Alright. So kempen ni sempena PKP 3.0. Sempena lanjutan PKP 3.0 ini, kami nak lancarkan kempen Ibu Bapa Hebat Anak Smart. Alright. So kita nak bagi kelas membaca percuma yang kita akan umumkan bila tarikhnya, dan kita akan umumkan dekat Telegram channel ni, dan juga cabutan bertuah. Okay. So macam mana cara nak sertainya, dan apa dia punya cara dia, minta tuan-puan untuk join kita punya channel Telegram. Dekat situ kita dah letak, klik link tu dan join, iaitu komuniti Ibu Bapa Hebat Puncak Alam. Alright. So join untuk kita bagi perkongsian yang seterusnya, tips-tips ataupun program-program yang kita akan buat selepas ini, insya-Allah. Alright. So join kita punya Telegram channel ya tuan-puan puan. Alright. So jom kita nak kongsikan tajuk hari ni ialah ini dia. Alright. Okay. Anak tantrum, aduhai, tak tahu apa nak buat. Okay. So sedikit tips saya nak share selama saya deal dengan anak-anak ni. Alright, kami deal dengan anak-anak ni. Sedikit tips lah untuk ibu bapa, sebab tantrum ni dia bukan sahaja untuk anak-anak yang kecil, tapi untuk anak 4, 5, 6 tahun pun boleh berlaku tantrum. Jadi saya nak share macam mana kita nak deal dengan anak-anak ni. Okay. Alright. So apa yang kita patut buat ialah kita kena kenal pasti punca tantrum. Okey. Ada banyak faktor anak-anak tantrum. Okey, kalau nak kata anak-anak yang kurang orang kata kurang normal, yang mempunyai sedikit gangguan dari segi minda especially, mereka ni mudah untuk tantrum. Jadi mereka tapi kita boleh kenal mereka punya cara ni dengan kita kenal diri kita. Jadi saya sharekan so kita kena pasti punca tantrum. Mungkin ambil masa untuk ibu bapa nak kenal pasti tu, mungkin ambil masa. Tapi insya-Allah boleh kita tahu kalau kita observe. Maksudnya ada banyak punca. Kadang-kadang sebab anak-anak ni, kalau anak-anak yang normal ni, kadang-kadang dia sebab tak cukup tidur, tak cukup makan. Dua ni kena jagalah. Sebab tidur dan makan ni adalah keperluan utama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni dia penat sangat, dia tak boleh tidur. Sebab kalau kita bagi main, kita pun tak aware pasal masa tidur dia akan jadi tantrum. Penat sangat. Jadi kita kena bantu anak ni tidur. Dari segi kita mungkin kena environment tu, tutup lampu ke, ataupun kena baringan dia sekali ke, tutup tepuk-tepuk ke. Sebab kalau kita penat sangat, anda pernah tak anda rasa penat sangat sampai anda tak boleh tidur? Sama juga macam anak-anak ni, bila kita penat sangat bermain, satu hari kita pun tak ada masa nak tengok dia untuk bagi dia tidur, mungkin dia tak boleh tidur dengan sendiri. Mungkin dia perlukan bantuan kita untuk pastikan dia tidur dan makan. Makan especially lah
Kena tengok waktu makan dia, pukul apa dia makan. Jangan, maksudnya biasanya 3-4 jam dah boleh bagi dia makan yang the next meal lah. Alright. Okay, so kena pasti punca tantrum. Ada juga punca tantrum ni, kalau untuk anak-anak yang dah mula membesar ni, especially umur anak yang 4, 5, 6 ni, kadang-kadang mereka ni tantrum sebab apa? Siapa nak tahu? Sebab apa? Boleh bagi like, love sikit kat saya. Like dan love sikit. Dan komen kan, nak tahu. Ada satu perkara ni, sebenarnya parent kena tahu. Kadang-kadang anak-anak yang normal lah, saya kata orang anak normal, anak yang tak normal tu mungkin dia ada aspek-aspek yang kita mungkin agak sukar untuk faham. Tapi anak yang normal ni, anak yang bijak ni, sebab anak 4, 5, 6 ni dah bijak, dah boleh berfikir. Alright. So mereka ni bijak sebenarnya. Cuba komenkan. Adakah anda nak tahu kenapa punca anak-anak ni tantrum? Antara faktornya lah satu. Alright. Kenapa? Sebab ada anak-anak ni mungkin kalau dia cuba dapatkan sesuatu, mungkin dia nak sesuatu, dan dia tantrum. Dia nampak orang lain, contoh dia nampak orang lain tantrum dan dapat apa yang mereka nak. Jadi anak ni mungkin dia ada install satu fahaman ni, mungkin ini cara untuk dapat apa yang dia nak. Jadi anak ni akan menangis, meraung sebab nak dapat apa yang dia nak. Jadi itu mungkin sebab dia nak something dan dia tengok orang dapat dan dia pun nak buat juga. So mungkin itu juga menjadi punca tantrum. Jadi anda tahu kalau dia ni okey je, semua makan okey, tidur okey, mungkin ada benda yang dia nak. Jadi dia nak expresskan melalui dia punya tantrum tu, baru dia dapat. Macam tu. So dia nak apa? Kan? So jadi ini nombor 2 ni, kita kena kenal diri kita. Maksudnya macam tadi saya cakap, kalau anak ni macam penat kan, perlukan tidur, dan mereka perlu tidur. Maksudnya kita faham diri kita akan faham anak kita. Ataupun bila kita rasa macam sangat-sangat kecewa. Pernah tak anda rasa kecewa yang anda rasa nak luahkan perasaan? Ada tak? Kan? Kita akan rasa macam nak luahkan perasaan kita, nak menjerit, nak bercakap, nak luahkan perasaan lah. Kan? Kita mesti ada momen tu yang kita rasa sangat stres dan kita perlukan ruang. Kita perlukan ruang untuk kita luahkan. So, anak-anak pun juga begitu. Mereka rasa kecewa dengan sesuatu yang berlaku. Mereka frust. Anak-anak yang, kalau sama juga dengan anak-anak yang kurang, orang kata special, anak special lah. Anak special, minta maaf, bukan kurang normal, tapi mereka special. Anak-anak yang special ni, mereka pun akan rasa tertekan, akan rasa stres, dan mereka nak luahkan benda tu. So kalau kita rasa stres, apa yang kita buat? Kita nak luahkan, ataupun kita nak satu ruang untuk diri kita menyendiri. Betul tak? Kita tak nak orang kacau kita, contoh. So biarkan mereka, kita bagi dia masa dan ruang untuk bertenang. Inilah antara cara untuk anda handle anak-anak yang tantrum ni. Sebenarnya anda perlu bagi dia masa dan ruang untuk bertenang. Tak apa, bagi dia nangis, bagi dia luahkan perasaan dia dekat mana-mana, kat one corner ataupun kat untuk dia cool down. Bagi dia masa untuk dia luahkan perasaan dia. Dan juga kenapa kita kena bagi dia masa, sebab kalau dia bertantrum, kita tak semestinya kena attend terus. Tak semestinya kena kenapa. Apa dia? Bagi apa yang dia nak. Kan? Tak semestinya, tuan-tuan perempuan. Sebab sebenarnya kita nak ajar dia yang ini bukan cara dia untuk dapat apa yang dia nak dapat. Kita nak kata, so you cry like that, so that you not gonna get what
you want dengan cara tu. Okay. So kita tak nak ajar dia yang tantrum je dapat. Tantrumnya dapat apa dia nak. Jangan ajar macam tu, sebab nanti dia akan develop attitude tu, dia sensitif sikit je terus mengamuk. Tak salah sikit mengamuk. Itu sikit mengamuk. Itu sikit mengamuk. Itu bukan cara dia. Maksudnya bila anak-anak ni, especially 4, 5, 6 ni, jangan ajar mereka untuk bagi bila dia mengamuk. Jangan bagi dia nak terus. Jangan bagi terus apa dia nak bila dia mengamuk. Bagi dia masa dan ruang. Maksudnya bila dia cool down, okay, dia datang kat kita and dia kata, okay, kenapa tadi dia menangis? So mungkin you boleh peluk. Maksudnya you care. Tak adalah you macam tak care langsung. Bagi dia, maksudnya ajar dia sikit. Maksudnya useless pun buat macam tu. Maksudnya tu bukan cara dia. It's not gonna help you. Macam tu. So biar dia bertenang, dia habiskan perasaan dia kat situ. Dan lepas tu datang kat kita, kita peluk dia. Kita cakap pada dia, kenapa buat macam tu? Kenapa? Nak apa sebenarnya? Dan minta dia bercakap dengan baik. Sebenarnya dia nak apa? Dia nak tengok TV ke? Ataupun sebenarnya dia nak main toy tu ke? Apa dia yang dia nak? So baru kita tanya dan kita minta dia bercakap dengan baik. So dia tahu, rupanya kalau dia nak something dia kena cakap. Betul tak? Bukan dia menjerit-jerit tak tentu hala kan. So itu adalah cara untuk kita bentuk mereka punya attitude, kefahaman dia orang pasal mengekspreskan dia punya keinginan, perasaan dia. Macam tu. Okay? So adakah anda dapat sesuatu daripada perkongsian saya? Anda boleh komenkan supaya anda tahu, saya tahu anda menonton. Komenkan dan sharekan. Sharekan jika anda rasa saya punya perkongsian ni sangat-sangat membantu dan boleh membantu ramai lagi parents lain di luar sana. Tolong kongsikan, sharekan saya punya live ni ke 5 group, ke 10 group, ke lebih banyak group. Okay? So macam tu. So tak semestinya kita kena terus attend anak ni. Bagi dia masa dan ajar dia untuk communicate apa yang dia nak dengan baik. Alright. Seterusnya ialah berkaitan dengan tadilah saya kongsikan ajar dia cara komunikasi untuk beritahu dengan baik. Alright. So saya dah explain. Alright. Okay, seterusnya ialah pastikan cukup tidur dan makan. Saya pernah sentuh tadi awal tadi. Dua ni yang kena beri perhatian untuk especially anak-anak yang kecil lah, untuk anak-anak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi 4, 5, 6 jika mereka dah boleh communicate dengan baik, ada perkara-perkara lain yang kita kena beri perhatian. Jangan sampai kita spoil ke anak-anak ni. Nak something je tantrum, nak something ni tantrum. So dia akan menyusahkan ibu bapa dan guru yang nak kawal mereka ni di kemudian hari. Kita kena bagi dia kuat sikit, kental sikit. Okay? Kita tak nak anak kita ni terlalu maksudnya terlalu manja sampai menyusahkan ibu bapa dan anak dan para guru lah. So ini adalah tips saya, okay, untuk kawal anak yang tantrum. Okay, semoga dapat memberi manfaat. Okay, so join kita punya Telegram channel, okay, untuk kita beritahu pasal kempen kita. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Alright, semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Alright, saya Bonda B, Iman Kindi, Nurturing Future Leaders. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.